warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam berita TV 12. Pada hari ini, saya Fatin Nadirah binti Arsil menjadi wartawan anda pada hari ini. Baiklah, gelandangan atau homeless bukanlah satu fenomena yang baru. Namun, sejak akhir-akhir ini, ia telah menjadi satu fenomena sosial yang semakin menarik perhatian umum di negara ini kerana ia telah menimbulkan kegusaran masyarakat sekeliling dan semakin banyak dibangkitkan di dalam media cetak dan media elektronik. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Itulah peribahasa yang sesuai bagi menceritakan situasi yang kita dapat lihat sekarang. Hari ini bersama saya Wakil Rakyat Daerah Batu Pahat iaitu Yang Berhormat Datuk Syahmi Sufi yang berganding bahu dengan pihak NGO bagi membantu warga golongan yang memerlukan. Baiklah YB, boleh ceritakan sedikit bagaimana tercetusnya idea penubuhan organisasi ini? Baiklah, terima kasih kepada pihak media TV 12 kerana telah sudi mengambil berat tentang idea Homeless Car Wash yang telah ditubuhkan oleh pihak NGO kami ini. Tujuan Homeless Car Wash ini ditubuhkan ialah untuk membantu golongan gelandangan serta pengemis yang berada di tepi-tepi jalan di sekitar kawasan ini untuk membantu mereka dalam menyara kehidupan mereka. Seperti mana yang kita tahu, golongan gelandangan ini merupakan mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi mereka perlu melakukan sesuatu untuk melangsungkan kehidupan mereka, untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi dengan adanya idea Homeless Car Wash yang telah pihak NGO kami tubuhkan, kami yakin kami akan dapat membantu golongan gelandangan ini untuk mereka dapat meneruskan kehidupan mereka seperti sedia kala. Sangat menarik inisiatif yang ditubuhkan oleh YB ya. Bagaimana pula dengan golongan yang mempunyai keluarga? Baiklah, untuk menjawab persoalan tadi, kita akan menempatkan golongan gelandangan yang mempunyai keluarga, kita akan tempatkan mereka di sebuah kawasan yang mempunyai fasiliti yang lengkap seperti tempat dobi, taman permainan kanak-kanak dan kita ada juga sediakan taska di kawasan penempatan tersebut. Tujuan penempatan ini dilengkapkan dengan fasiliti tersebut ialah agar anak-anak mereka tidak terabai di dalam segi pendidikan mereka. Oh ya, sebelum saya terlupa, kami juga memberi inisiatif tambahan kepada anak-anak golongan gelandangan ini, iaitu kami akan menaja pembiayaan pendidikan mereka dan mereka tidak perlu membayar balik apa yang telah kami belanjakan untuk anak-anak mereka. Sekian itu saja. Terima kasih. Terima kasih YB di atas penjelasan tersebut. Baiklah, bersama saya sekarang adalah pihak NGO yang turut serta dalam organisasi ini. Boleh terangkan sedikit Cik tentang NGO Cik? Bersama saya bersiaran langsung ialah NGO yang turut memberi dana bagi menjayakan projek ini. Baiklah, terima kasih kepada Cik Fatin dari pihak wartawan. Kami telah berkecimpung dalam program CSR ini selama 4 tahun bersama dengan golongan gelandangan. Jadi pada mulanya kami hanya bergerak secara solo dan meminta dana dan bantuan daripada orang-orang awam. Jadi kami sebagai wakil masyarakat memberi bantuan kepada golongan gelandangan ini, terutamanya kepada benda-benda yang asas seperti makanan. Bagaimana pihak Cik boleh bergandingan dengan pihak YB Sufi? Dan apakah perancangan masa depan jika inisiatif ini mendapat sambutan? Seperti mana yang diketahui, pihak kami memang sangat aktif dalam program ini dan terdapat beberapa video dari program-program kami ini telah menular di media sosial dan mendapat tarikan daripada wakil rakyat di kawasan kami. Jadi pihak kami berharap jika program ini mendapat sambutan oleh orang ramai dengan orang sekitar, kami berharap untuk membuka cawangan di negeri-negeri lain supaya dapat mengurangkan beban golongan gelandangan. Terima kasih diucapkan atas penerangan sebentar tadi. Di sini jelas sekali bahawa platform media sosial banyak membantu dalam mempromosikan program ini. Jadi mari kita teruskan dengan menemu ramah golongan gelandangan yang menyertai program ini. Bersama saya, Encik Irsyad dan Encik Nazrin, antara golongan yang terawal dalam menyertai program ini. Bagaimana pendapat Encik tentang program ini? Alhamdulillah,
Saya rasa bersyukur dengan adanya program ini. Dengan adanya program ini, saya dapat menyara keluarga saya daripada menjadi golongan gelandangan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak-pihak NGO, pihak-pihak YB kerana membantu kami. Syukur Alhamdulillah. Selain itu, apakah yang dijanjikan oleh pihak NGO kepada pihak Encik? Pihak NGO juga bagi masa dekat kami selama 6 bulan. Lepas tu dalam masa 6 bulan tu kami dapat allowance. Allowance macam gaji-gaji kita orang. Lepas tu melalui allowance tu kami dapat buat simpanan. Setelah 12 bulan bersama dengan pihak NGO, kami akan diberi bantuan modal. Minta maaf. Kami akan diberi bantuan modal. Kemudian setelah 12 bulan daripada modal yang kami dapat tu, kami akan melakukan bisnes dan akan melakukan bermacam-macam bisnes. Selama 12 bulan daripada itu, kami perlu membayar modal 50% daripada yang telah diberi oleh pihak NGO. Justru dengan program ini saya berharap dapat lebih banyak membantu golongan-golongan macam kami. Sekian, terima kasih. Oh begitu, terdapat banyak bantuan yang diberikan. Apakah target Encik pada masa depan dalam tempoh yang diberi oleh pihak berkenaan? Bagi saya sebagai seorang bekas gelandangan, saya nak mulakan kehidupan baru. Saya nak buka satu bisnes yang lain dalam sektor yang sama, iaitu cucian kereta ni. Terima kasih kepada NGO dan YB atas modal yang diberi. InsyaAllah dengan ini saya dapat meneruskan kehidupan saya dan menaik taraf kehidupan saya untuk jadi yang lagi baik daripada dahulu dan sekarang. Oh begitu, terdapat banyak bantuan yang diberikan. Apakah target Encik pada masa depan dalam tempoh yang diberi oleh pihak berkenaan? Pihak NGO telah memberi jaminan kepada kami semua untuk keluar daripada menjadi golongan, terus menjadi golongan gelandangan ni. Mereka juga telah menyediakan banyak kemudahan dan telah memberi kami semua latihan praktikal untuk memastikan kerja-kerja dilakukan dengan bagus. Oleh itu kami akan bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan taraf kehidupan kami, sebab bagi untuk menghargai pertolongan daripada pihak-pihak NGO dan YB. InsyaAllah dengan niat dan usaha Encik ini, saya pasti bahawa Encik mampu untuk melakukan perubahan dalam diri Encik. Encik juga perlu meyakinkan pihak yang membantu Encik dalam usaha ini. Terima kasih Encik. Saya harap Encik dapat kekalkan momentum dan semangat ini dalam diri Encik. Baiklah, seterusnya bersama saya adalah tenaga pengajar yang banyak membantu dalam usaha pihak berkaitan memastikan program ini berjalan dengan lancar. Boleh perkenalkan diri dan ceritakan latar belakang Encik serta bagaimana Encik terlibat menyertai organisasi ini? Terima kasih pihak wartawan Cik Fatin. Nama saya Muhammad Amin Solihin dan saya adalah pemilik syarikat cucian kereta ini. Dan saya ada 2 cawangan di kawasan ini dan beberapa cawangan di kawasan lain. Saya terlibat dengan program ini secara tidak langsung apabila pihak NGO telah menyatakan hasrat mereka untuk berkolaborasi dengan syarikat saya. Dan setelah diberi keyakinan dan kata-kata semangat, dan saya memilih untuk berkolaborasi dengan pihak NGO bagi meneruskan program yang dianjurkan. Apakah cabaran yang Encik hadapi dalam proses mengajar golongan ini? Seperti yang kita sedia maklum bahawa mereka tidak mempunyai sebarang asas tentang cucian kereta. Setiap pekerjaan sebenarnya ada pelbagai cabarannya. Okey, pada kerja kami, pada awalnya cabaran kami ada pelbagai. Jadi demi untuk bekerja dan golongan ini telah menunjukkan pelbagai semangat dan kesukaran untuk mencuci servis kereta.
mereka telah menguasai pelbagai kemahiran dengan sempurna. Kali itu, mereka telah diajar untuk menjaga kebersihan bagi mengelakkan pelanggan tidak suka untuk mencuci kereta di kedai kami. Seterusnya, di sini terdapat 2 orang pelanggan yang katanya kerap menggunakan servis ini. Baiklah Cik, memandangkan Cik selalu menggunakan servis car wash di sini, apakah yang membuatkan Cik terus setia menggunakan servis ini? Saya selesa buat kerja kat sini. Lagipun pekerja dia ramah tamah. Lepas tu kerja dia pun memuaskan lah, kerja saya bersih. Lepas tu saya dapat tahu pula dia daripada kalangan gelandangan. Saya akan pastikan saya akan terus support lah untuk membantu kalangan gelandangan ni. Itu dia. Oh begitu. Bagaimana pula dengan pandangan Cik? Saya juga berasa gembira untuk menggunakan servis mereka di sini kerana fasilitasi yang disediakan oleh mereka amat bagus. Kerana mereka menyediakan tempat duduk yang selesa, di samping menyediakan televisyen bagi menghilangkan rasa bosan ketika menunggu. Surat khabar, akhbar, majalah dan komik turut disediakan. Ini semua membuatkan saya lebih tertarik dengan servis mereka berbanding dengan servis cuci kereta yang lain. Patutlah Cik berdua menjadi pelanggan tetap di sini. Okey, terima kasih di atas pendapat Cik berdua. Seterusnya, marilah kita mendengar pula pendapat bagi orang awam terhadap servis homeless car wash ini. Hai Cik, saya minta masa sedikit ya. Cik, adakah Cik tahu tentang program homeless car wash ini? Hai, ya, saya tahu tentang program ini kerana dapat banyak risalah yang dilakukan di sekitar kawasan ini. Saya juga mendapat tahu daripada media sosial seperti Instagram dan Facebook. Oh begitu. Apa pandangan Cik terhadap program yang dijalankan? Program ini sangat memberansangkan dan meringankan beban bagi golongan gelandangan. Program ini juga dapat menaikkan semangat mereka untuk mengumpul wang saku. Di samping dapat menyara hidup mereka dan mengurangkan tekanan hidup mereka. Terima kasih Cik. Bagi Encik pula, apakah ucapan Encik kepada orang di luar sana? Okey, bagi pendapat saya pula, kita ni janganlah mencemooh golongan ini kerana mereka ini tak minta pun untuk jadi macam ni. Justeru kita ni sebagai masyarakat sekeliling haruslah memberi sokongan yang padu dari segi fizikal dan juga mental. Seterusnya bagi mereka yang berkemampuan, bolehlah menolong mereka ini dengan memberikan sokongan kepada agensi yang berkenaan agar dapat meringankan beban mereka ini. Betul tu Cik, saya sokong pendapat Encik. Terima kasih banyak di atas ucapan itu. Baiklah, sampai di sini saja berita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menghulurkan bantuan dan sokongan agar golongan malam berselimut embun, siang bertudung awan ini dapat dikurangkan. Sekian sahaja dari saya, Fatin Nadirah melaporkan berita TV12.